Bekas Pengarah Imigresen Sarawak, Datuk Robert Lian Balanggar Libun meninggal dunia semalam. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan. Ya, Sahih bekas Pengarah Imigresen Sarawak, Datuk Robert Liang Balang Libun meninggal dunia semalam di kediamannya di Jalan Stapok, Kuching. Mendiang yang berumur 67 tahun itu meninggal dunia selepas menderita penyakit barah yang dihidapinya sejak 2 tahun lepas. Menurut adiknya, Jane Lian Labang, abangnya walau bagaimanapun tidak menunjukkan sebarang sikap yang pelik beberapa hari sebelum pemergiannya. Bagi Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, pemergian mendiang merupakan satu kehilangan besar bagi Sarawak. Ini kerana sepanjang hayat mengenali mendiang, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari melihat kesungguhannya dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan awam. He was one of the few first graduates from Rio area. That becomes an inspiration to the young to get further their study up to tertiary level. And he was one of the pioneers in Rio. So to us, it's loss to us. Beliau ditemui pemberita selepas melakukan penghormatan terakhir di kediaman mendiang. Turut hadir sama pada majlis penghormatan itu Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Uga Embas. Mendiang telah berkhidmat selama 18 tahun dalam jabatan imigresen itu, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Mendiang akan disemadikan di Tanah Perkuburan Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak di Siol Kandis pada Rabu ini. Setiap perayaan masyarakat berbilang agama di Sarawak haruslah dimanfaatkan ke arah mengukuhkan pemahaman dan mempelajari budaya yang terdapat di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugambas memberitahu Sarawak sebagai masyarakat berbilang budaya, kaum dan agama perlu menghargai keamanan, keharmonian dan perpaduan yang merupakan asas kemakmuran masa depan. Datuk Ahmad Douglas memberitahu usaha ini boleh membantu masyarakat untuk memahami antara satu sama lain dan memecahkan sebarang halangan yang wujud, bukan sahaja antara agama yang berbeza tetapi juga melangkaui halangan sosial dan etnik. Justeru interaksi sesama masyarakat berbeza ini perlu dipertahankan tanpa mengira kaum dan kepercayaan agama dalam menjamin keharmonian. Datuk Ahmad Douglas yang juga merangkap Menteri Bertanggungjawab Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kuhian pada sambutan Tahun Baharu Bahai Anjuran Bersama UNIFOR dan Perhimpunan Bahai Sarawak di Kuching. Setakat ini lebih 50,000 orang di 401 lokaliti di Sarawak merangkumi penduduk pelbagai latar belakang etnik, budaya dan sosioekonomi sejak Bahai mula di negeri ini pada tahun 1951. Lembaga Amanah Yayasan Sarawak akan terus berbincang bagi memastikan hak autonomi pendidikan diberikan sewajarnya kepada Sarawak. Ahli Lembaga Amanah Yayasan Sarawak, Datuk Amar Michael Manyin Jawong berkata, ini kerana Yayasan Sarawak juga merupakan agensi yang mengutamakan pendidikan selain menyediakan biasiswa dan pinjaman pendidikan kepada pelajar sekolah. Jelasnya, walaupun pendidikan kini terletak di bawah bidang kuasa persekutuan, namun Kerajaan Sarawak sentiasa meletakkan pendidikan sebagai keutamaan. Beliau berkata perkara itu antara permintaan dalam pertemuan bersama Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching. He also told us that I think you must have heard Yang YB Datuk Padilah has said that in principle Federal agreed to give Sarawak certain amount of autonomy on education. Of course, this one we have to negotiate. We have to work hard to get some autonomy. Fokus kerajaan negeri sekarang melalui Yayasan Sarawak adalah kepada pembangunan pendidikan di pelbagai peringkat, daripada peringkat sekolah sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi dalam usaha kerajaan negeri untuk menjadi negeri maju by the year 2030.
So itu di antara agenda penting lah yang dibincangkan. Mereka berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan surat lantikan ahli Lembaga Amanah Yayasan Sarawak daripada Premier Sarawak yang juga pengerusi Yayasan Sarawak. Pada majlis itu, Premier Sarawak menyampaikan surat lantikan kepada 9 ahli Lembaga Amanah Yayasan Sarawak bagi sesi 2023 hingga 2025. Antara yang baru dilantik adalah Setiausaha Kerajaan Negeri, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Setiausaha Persekutuan Sarawak, Ahmad Nazri Muhammad Hassan dan Presiden Persekutuan Persatuan Cina Kuching, Kota Semarahan dan Serian, Dato' Richard Wee Liang Chiat. Program Jelajah Ramadan Anjuran Radio Televisyen Malaysia terus kekal dianjurkan sehingga kini dengan Bandar Bintulu menjadi laluan ketiga penganjurannya. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh berkata program tahun ini merupakan tahun ke-13 penganjurannya dengan pengisian program yang memfokuskan kepada masyarakat setempat. Merupakan tahun yang ke-13. Tahun ke-13. Tahun 2023 merupakan Jelajah Ramadan ke-13 bermula dari 2011 kita laksanakan sehinggalah kini. Dan kita tidak berhenti-henti, bukan hanya di Sarawak saja yang meliputi Limbang, Miri, Bintulu, Seri Aman, Sibu dan tentu sekali Kuching. Dan pada tahun ini kita akan singgah ke 77 lokasi sempena ulang tahun RTM yang ke-77. Beliau berucap pada majlis perasmian program tersebut di Dewan JKKK Kampung Jepak Hulu Bintulu. Antara aktiviti yang diadakan adalah memasak dan pengagihan 200 bungkus bubur lambuk bersama uruseti saudara kita USK Bintulu kepada masyarakat setempat. Selain daripada itu, sebanyak 30 bakul makanan turut disumbangkan kepada golongan asnaf di kampung berkenaan yang disampaikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak, Datuk Talib Zulpilip. Seramai 13 lelaki termasuk 6 warga asing yang diupah sebagai operator untuk mengendalikan pusat perjudian dalam talian ditahan dalam serbuan di kawasan perumahan Jalan Stampin, Kuching semalam. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, kesemua suspek berumur dalam lingkungan 18 hingga 36 tahun. Menurutnya, semua suspek telah menjadi operator pengendalian perjudian dalam talian semenjak 3 bulan lepas dengan membuat panggilan kepada pelanggan sebagai salah satu cara untuk mempromosikan perjudian dalam telefon. Mereka juga mempromosikan judi dalam talian dengan menggunakan pelbagai aplikasi dan laman sosial. Dalam serbuan itu, polis turut merampas pelbagai peralatan termasuk komputer dan telefon bimbit. Menerusi satu kenyataan, Dato' Azman mendedahkan siasatan awal mendapati bahawa pusat tersebut telah beroperasi sejak 3 bulan lepas. Berdasarkan kepada rekod dan transaksi yang telah berjaya disemak, jumlah keuntungan kasar bagi sindiket tersebut dipercayai mencecah RM1,000 sehari dan boleh mencecah RM30,000 sebulan. Pihak polis kini sedang mengesan pemilik sebenar kediaman terbabit. Kes disiasat di bawah Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Ibarat terjumpa permata, itu reaksi kru penerbitan Bintang Kecil RTM yang bertandang ke Kapit untuk sesi uji bakat apabila mendengar lunak suara adik Fernandes Biani Upli 11 tahun. Mendendangkan lagu Madah Berhelah oleh Zenazen, Fernandes kelihatan cemas apabila mula naik ke pentas, namun segalanya berubah di saat kanak-kanak dari daerah Song ini melontarkan suaranya. Ditemui selepas uji bakat, Fernandes memberitahu beliau meminati seni suara dari ibunya dan mula serius menyanyi semenjak berusia 9 tahun selain pernah menyertai pertandingan nyanyian dan juga membuat persembahan pada majlis keramaian di Rumah Panjang. Pertandingan menyanyi dekat sekolah dah. Dapat tempat pertama. Wow.
Sebab saya minat lagu tinggi suaranya. Ibunya Alice Nanggai memberitahu beliau seringkali memainkan lagu Zena Zain di rumah dan ketika itulah beliau mendapati anaknya itu mempunyai suara yang lunak dan bernada tinggi. Tengok dia, saya dengar dia punya suara, okeylah suara budak ni bawa lagu yang tinggi-tinggi. Last tu saya ada beli dia speaker pakai Bluetooth tu. Saya coba dia lah kroket sama-sama. Dia lebih power dari saya. Ibu beliau yang banyak mengajar Fernandes teknik nyanyian selain turut mendapat tunjuk ajar daripada seorang gurunya di sekolah untuk mengasah teknik kawalan vokalnya. Sesi uji bakat di Kapit ini adalah penamat untuk sesi 2 hari yang dikendalikan bersama kaki tangan RTM Sibu yang mana sesi pertama telah diadakan di Pusat Beli Belah di Sibu. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vi.